Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sekejap sahabat-sahabat kita. Kalau sebelum tu siapa yang ada nak tanya soalan boleh lah. Sebelum kita mula baca kitab. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutakhabbala wa radallahu 'anna walidina wa masyaikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan pengajian ataupun diskusi falsafah ilmu kalam. Jadi pada muka surat yang muka surat 17, saya tulis kat sini, muka surat 17. Okay, hari ini kita akan berbincang berkenaan dengan takrif ilmu kalam. Okay, walaupun kita dah selalu bincang sangat takrif ilmu kalam ni, dan bagi siapa-siapa yang pernah baca kitab rujukan Madkhal ila ilmu kalam ataupun Muqaddimah fi ilmu kalam ataupun mana-mana kitab akidah, ada akan disebut takrif definisi bagi ilmu kalam. Jadi insya-Allah malam ni kita akan tengok apa perbincangan yang dikemukakan oleh penulis berkenaan dengan ilmu kalam. Adakah ada pembaharuan ataupun sekadar menjelaskan seperti mana yang dijelaskan oleh mereka-mereka yang terdahulu. Okay, jadi kita buka muka surat 18, Ta'riful ilmu kalam. Lam yakun qudama al-mutakallimina yuluna ta'rif al-ilmi kalami ahammiyat kabirah wa zalika i'timadan ala wududi mafhumihi 'indahum. Okay, di sini penulis mengatakan bahawasanya ahli mutakallimin yang klasik ataupun mutakallimin yang terdahulu, mereka tidak mementingkan perbincangan tentang definisi ilmu kalam, kerana bagi mereka benda itu sangat jelas di sisi mereka. Wa adamul jariyah yang adatihim fi tilkal fatrah ala taqayyud bima yaltazimu bihi arbabul ulum adatan min ususin fi tadwinil ulum wa tamyiziha 'an ba'dihha. Sebab pada zaman mereka tidak menjadi kebiasaan kepada mereka untuk membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan asas bagi penulisan sesuatu ilmu, seperti definisi dan juga hal-hal yang berkaitan dengan topik-topik yang menjadi perbezaan di antara satu bidang ilmu dengan satu bidang ilmu yang lain. Wazalika bitahdid, iaitu apa yang kita katakan hari ini dengan istilah ru'usul asyarah. Ru'usul asyarah ni ataupun dengan istilah yang lain dinamakan sebagai mabadi asyarah, iaitu benda-benda yang kita kata sebagai epistemologi bagi sesuatu ilmu. Dari sudut namanya, definisinya, masdarnya, fawaid, ghayah, itu semua seperti at-ta'rif, al-mawdu' wal ghayah. Walakin al-ulama allazi ja'u lahiqan iltafatu ila zalika. Okey, kemudian barulah ulama selepas itu menentang ataupun memberi titik berat ataupun menitik beratkan tentang pembahasan tentang ru'us wa wada'u ta'rifatil 'iddati lil 'ilmi kalam, dan meletakkan definisi yang pelbagai. Dan nanti kita akan tengok kenapa wujud definisi yang pelbagai di dalam bidang ataupun dalam pembahasan ilmu kalam. Seperti mana kita tengok ada pelbagai definisi tentang falsafah, ada berbagai definisi tentang tasawuf, sebab ada definisi yang berdasarkan kepada birasmi, ada definisi yang berdasarkan bilhad, ataupun berdasarkan kepada, kalau contoh kita tengok ilmu tasawuf, kenapa berbeza definisi setiap tokoh daripada tokoh? Sebab ilmu tasawuf ini berdasarkan kepada az-zawqiyah. Jadi zawqiyah itu adalah berlainan antara satu sama lain, dan mereka mengemukakan definisi berdasarkan kepada zauq mereka tersebut. وقد اختلفت هذه التعريفات وتنوعت، وكانت رؤية العالم إلى العلم عموما
wa ila hadza ilmi khususan tatahakkamu fi ta'rifihi kama anna al-ba'd 'arafahu bil jihati dzatiyah. Sebab perbezaan definisi-definisi yang pelbagai ini kerana dari sudut pandang seorang mutakallim itu ataupun seorang yang alim ataupun orang yang pakar dalam bidang tersebut menjelaskan tentang definisi bagi perbahasan ini. Sama ada mereka mendefinisikan daripada sudut zatiyah iaitu maudhu', itu lebih kepada ta'rif bil had. Kemudian sebahagiannya mendefinisikan dari sudut ardiyah iaitu bil rasmi atau tamarah iaitu faedah yang diperolehi daripada ilmu tersebut. Okey, di sini penulis mengemukakan pada muka surat 19, ra'a Abi Hanifah wa rubbama aqdamu ta'rifi wasalana hadza li hadzal ilmi wa nuqila an Imam Abi Hanifah. Okey, iaitu takrif yang dikatakan sebagai takrif yang paling awal yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, iaitu menjelaskan ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha min al-i'tiqadat, iaitu mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk daripada i'tiqadat, iaitu pegangan ataupun i'tiqad, mana-manalah. Fal idraku hasilu bil kalam, ini dibincangkan terperinci berkenaan dengan makrifah tersebut. Jadi saya ingat saya tidak bincang di sini. Kita tahu makrifah dengan ilmu itu adalah dua perkara yang berbeza. Ada ulama yang membezakan, ada yang mengatakan makrifah itu adalah sesuatu yang didahului dengan al-jahlu, manakala al-ilmu itu tidak didahulukan dengan al-jahlu. Okey, jadi kita tengok definisi yang terusnya pada muka surat al-20, Ra'yu Ibnu Humam. Okey, waqad sayara Ibnu Humam, muka surat ke-20, perenggah yang kedua. Maka Ibnu Humam juga mengikut definisi yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. Dia mengatakan afal kalamu ma'rifatun nafsi ma 'alaiha minal aqaid al-mansubati ila dinil Islam an adillati ilman wa zanan fil ba'd minha, iaitu ilmu kalam itu iaitu mengetahui diri ma 'alaihi, apa yang baik, ma 'alaiha minal aqaid al-mansubah, ini dia terus ma 'alaiha, iaitu yang terdiri daripada akidah-akidah yang dinisbahkan kepada agama Islam ataupun kepercayaan lah. Al-aqaid ini berdasarkan kepada adillati ilman. Adillati ilman ni adalah adillah yang yakin, wa zannan fil ba'd minha, dan sebahagiannya itu adalah zon. Jadi kita katakan di sini tidak semua dalil-dalil dalam ilmu kalam itu bersifat ilman, sebab ilman di sini bermaksud yakin. Dan ada sebahagian dalil-dalil yang zon ataupun qalabatul zon, tarjih, iaitu lebih berat kepada zon. Faja'ala Ibnu Humam kalamuhu an nafs al-ma'rifah illa annahu adafa ila mabahis hadzal ilmi adillatul zanniyah. Di sini kita tengok Ibnu Humam ni dia tambah daripada dalil ataupun ilmi tadi, tambah tentang dalil-dalil yang zon, sebab ada isu-isu yang dibincangkan ataupun yang diistidlalkan oleh mutakallimin berdasarkan kepada dalil-dalil yang zani, seperti menggunakan khabar ahad dalam mengisbatkan sesuatu perkara, seperti apa lagi contoh ayat-ayat yang mutasyabihat, maksudnya ada dimasukkan dekat. Jadi kebanyakan perbahasan tentang sam'iyat, dan kalau ketuhanan ataupun ilahiyat dan juga nubuat itu kebanyakannya adalah perkara yang qat'iyat. Manakala dalam bab as-sam'iyat, di situ ulama kita agak longgar dan dalam menentukan ataupun dalam memilih dalil-dalil. Ada yang menggunakan dalil-dalil yang zani untuk dijadikan sebagai i'tiqadat ataupun sandaran kepada akidah tersebut. Okey. Seterusnya muka surat 21, al-kalamu sina'atun indal al-Farabi. Okey, jadi sini al-Farabi dia membawa satu kita kata satu pembaharuan lah. Yang dia kata kalam ini dia bukannya ilmu, tetapi dia adalah sina'ah. Sina'ah ni adalah kemahiran ataupun kepakaran. Maksudnya saya kata lebih kepada kemahiran lah. Wa min at-ta'rifatil al-mubakkarah aidan
ta'riful Farabi, iaitu takrif yang kita kata ada nilai baru sikit, iaitu takrif yang dikemukakan oleh Al-Farabi, iaitu dia menamakan al-kalam ini bi annahu sina'ah, dia adalah sina'ah. Faqala si'na'atul kalami yaqtadiru biha al-insanu ala nusratil ara'i wal af'alil mahdudati allati sarraha biha wadi'ul millah wa tazifu kullu ma khalafaha min al-aqawil. Okey, jadi di sini Al-Farabi menyatakan ilmu kalam itu adalah satu sina'atul kalam, kan, kemahiran berkata-kata. Maksudnya kalau kita nak kata definisi ataupun kemahiran berhujah, kemahiran berbicara, yang mana manusia itu menggunakan sina'ah ini untuk nak memenangkan nusratul ara' wal af'al mahdudah, dan perbuatan yang tertentu, allati sarraha biha wadi'ul millah, iaitu perbuatan-perbuatan yang bentuknya ibadah lah, yang mana dikemukakan ataupun dijelaskan oleh peletak kepada agama ini, iaitu Allah. Wa tazifu, dan menolak semua benda yang bertentangan dengan pegangan menolak sesemua benda yang bercanggah daripada pendapat-pendapat ataupun aqawil, kaul-kaul lah. Okey, jadi di sini kita nampak Al-Farabi ini dia lebih merujuk kepada ilmu kalam itu adalah ilmu mujadalah, ilmu yang digunakan untuk al-munazarah. Jadi sebab itu kita tidak hairan ilmu kalam antara nama dia adalah ilmu al-istidlal wan nazar, ilmu mendirikan dalil dan juga ilmu untuk berhujah. Dia termasuk dalam sina'ah mujadalah. Jadi Al-Farabi mungkin pada zaman dia itu kita tengok clash ataupun pertembungan di antara madrasah-madrasah kalamiah ini agak memuncak sedikit di antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, kemudian Asy'ariyah dengan Hanabilah, kemudian sebahagian falasifah. Di situ kita tengok ada madrasah-madrasah yang pelbagai, berlaku pertembungan di antara madrasah dengan madrasah, yang menyebabkan dia mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu yang berkaitan dengan kemahiran untuk nak mendirikan hujah dan juga untuk nak menolak sebarang bentuk sebarang bentuk syubhat. Okey, seterusnya nampak di situ perenggan yang seterusnya, yulahizu min fi ta'rif al-Farabi annahu ja'al al-kalam sina'ah wa sina'atu fil istilah. Okay, sina'ah disebut istilah mengikut Syekh Syarif Al-Jurjani, iaitu sifatun nafsaniyatun rasikhatun yuqtaduru biha ala isti'mal mawdu'atin ma nahwa gharad min al-aghrad ala wajh al-basirah bil hasab al-imkan. Nampak, dia adalah kemampuan diri yang kuat, yang mana digunakan untuk penggunaan dalam sesuatu perkara yang bertujuan dengan tujuan yang tertentu, dalam keadaan yang basirah, keadaan yang jelas, keadaan yang sangat bijaksana, bihasabil imkan, berdasarkan kepada kemampuan. Okay, jadi kita katakan sini eloklah kita terjemah sebagai sina'ah. Jadi sina'ah itu sebagai kemahiran. Maksudnya benda kemahiran ni dia boleh dipelajari, ditadrib, maksudnya dilatih, kemudian dipraktis, di-apply benda itu, dan digunakan untuk secara praktikal untuk menghadapi sesuatu perkara. Jadi sebab itu dinamakan sina'atul kalam. Okey. Kemudian kita tengok Ra'yu Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun juga antara ulama mutaakhirin yang mana cuba untuk nak mengharmonikan di antara mutaqaddimin dan juga mutaakhirin Asy'ariyah. Jadi dia kata ilmu Khaldun mengatakan ilmu kalam, dia antara definisi yang sangat masyhur digunakan oleh ataupun diambil, diterima pakai oleh pengkaji-pengkaji ilmu kalam, iaitu ilmun yatadammanu hijaji anil aqaidi al-imaniyati bi adillati al-aqliyati wa raddu ala mubtadi'ati munharifina fil i'tiqadati anil mazhab salaf atau ahli sunnah. Okay, Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam ini, iaitu ilmu yang berbicara ataupun mengandungi tentang
hujah-hujah tentang aqaid imaniyah berdasarkan kepada dalil-dalil akliyah, dan waraddu pun boleh, okey, waraddu ala mubtadi'ati, dan menolak golongan yang mubtadi', yang munharifina, yang terkeluar ataupun yang terseleweng daripada pegangan-pegangan ataupun kepercayaan-kepercayaan daripada mazhab salaf ataupun ahli sunnah. Jadi ini kita kata satu definisi yang agak kuat ataupun definisi yang agak solid, jami' dan juga mani', al-i'tirad dan juga al-in'ikas, muttarid dan juga munakis. Jadi satu definisi yang merangkumi. Di situ ada perbahasan tentang hujah aqaid imaniyah dengan dalil-dalil akliyah, dan menunjuk kepada dua fungsi ilmu kalam, iaitu isbat al-aqaid, dan yang kedua adalah raddu mubtadi'ah atau raddu syubhat. Jadi ini dikatakan sebagai syaqain, dua apa panggil dua fungsi ilmu kalam secara praktikal, iaitu mengisbatkan akidah wa daf'u syubhat ataupun menolak syubhat. Okey. Muka surat 23, ta'riful ilmu kalam hasbil mawdu' wal masail. Okey, kita tengok definisi ilmu kalam pula berdasarkan kepada mawdu', iaitu topik dan juga perbahasan di bawah ilmu kalam. Wa qad urifa al-kalam aidan bihasabil mawdu'i wal masail. Faqala Samarqandi, di sini ilmu kalam juga definisikan berdasarkan kepada mawdu' dan juga perbahasannya. Maka Samarqandi mengatakan al-ilmu yub'asu fihi 'an zatillahi ta'ala wa sifatihi wa asma'ihi wa ahwalil mumkinati fil mabda' wal ma'adi 'ala al-qanun al-islami. Jadi Samarqandi mengatakan ilmu ini adalah ilmu yang membahaskan tentang zat Allah SWT dan sifatnya dan nama-namanya dan juga perkara-perkara yang mungkinat fil mabda', iaitu pada permulaan dan juga pada perakhiran, ala qanunul islami, berdasarkan kepada qanun Islam. Okey, ini takrif ni berdasarkan kepada wasail ataupun masail ataupun mawdu', melihat kepada topik perbincangan ilmu kalam. Contoh, kita mendefinisikan ilmu tasawuf, al-ilmu yubahasu 'anil ahwal wal maqamat. Itu adalah definisi mawdu' dan juga masail di dalam tasawuf. Okey, jadi bebas untuk kita definisikan apa-apa. Tetapi definisi yang paling terbaik adalah definisi bil had, sebab dia menggambarkan tentang hakikat. Manakala definisi bil rasmi itu adalah untuk nak menjelaskan tentang luaran. Selalunya definisi ini digunakan untuk menjelaskan satu perkara yang baru kepada orang yang baru belajar. Jadi definisi bil samarah ataupun bil mawdu' ini digunakan untuk kepada orang yang baru belajar ataupun di peringkat mubtadi'. Kemudian Jurjani kata pula, perenggan yang kedua, muka surat 23, wa ilmu yubahasu fihi 'an zatillahi ta'ala wa sifatihi wa ahwali mumkinati 'anil mabda'i wal ma'adi ala qanun al-islami wal qaid al-akhiri li ikhraji ilmi ilahi lil falasifah. Begitu juga Jurjani mendefinisikan ilmu kalam ini berdasarkan kepada masail dan juga mawdu', iaitu ilmu berkenaan dengan zat Allah SWT, sifatnya dan juga hal-hal yang mumkinat minal mabda' wal ma'ad ala qanunil islami, sama juga seperti mana wal qaidul al-akhiri li ikhraji ilmi ilahi lil falasifah, iaitu qanun islami itu diletak di situ untuk nak mengeluarkan ataupun nak mengelak daripada termasuk dalam definisi ahli falsafah ataupun ilmu ilahi atau ilmu ketuhanan yang dikemukakan oleh ahli falsafah. Jadi asyharu ta'rif ilmu kalam, apa definisi yang paling masyhur? Wa min ashhuri ta'rifati ta'rif al-Taftazani al-kalam. Ini ta'rif yang paling masyhur dan paling mudah untuk kita ingat. Al-ilmu bil aqaidi ad-diniyati an adillati yaqiniyati, iaitu ilmu tentang pegangan-pegangan akidah ataupun pegangan-pegangan agama ataupun kepercayaan agama berdasarkan kepada dalil yang yakiniyah. Ini adalah dalil yang definisi yang paling solid, dan kita tengok aliran mutaakhirin yang mana mereka ini lebih jelas tentang dalil akli mereka. Jadi maksudnya daripada perbahasan sebelum di kalangan mutaqaddimin, masa itu masih lagi dalil-dalil
kita tengok masih lagi tidak sempurna perkembangan dia. Dan bila datangnya mutaakhirin, mereka mensistematikkan tentang dalil akli, sehingga mereka membahaskan ada di dalam akidah apa yang dibuktikan dengan dalil akli dan apa yang dibuktikan dengan dalil nakli. Dan contohnya sebahagian daripada mutaakhirin seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Ar-Razi, beliau menolak dalil akli, bukan menolak dalil akli, tetapi dia mengatakan dalil akli ini adalah zonniyat, min babi zonniyat, sebab dia adalah lughah, tertib, takdim, semua itu tidak lari daripada majaz dan sebagainya. Jadi dia mengatakan dalil nakli ini sebagai dalil yang zonni, maka perlu juga kepada dalil akli untuk memahami nas-nas yang zonni tadi. Jadi ini pendapat dia. Ada yang setuju dan ada yang kritik, dan sebab dia menzonikan dalil-dalil ilmu kalam tadi. Bagi saya, dia mungkin merujuk kepada juz'iyat perkara tersebut, bukan daripada sudut aspek kulliyat. Maksud kulliyat keseluruhan Al-Quran itu adalah qat'i, tetapi bila dia kata zonniyat itu daripada sudut juz'iyat sesuatu ayat Al-Quran tersebut. Itu sahaja yang kita boleh husnuzon dengan Ar-Razi tersebut. Okey. Jadi jelas takrif yang dikemukakan oleh Taftazani ini, bila akidah ini dia mesti dengan dalil yaqiniah. Okey, maka di sini dia perincikan dalil yaqiniah itu adalah khabar shadiq, mana lagi khabar shadiq. Okey, khabar shadiq itu termasuk Al-Quran dan juga hadis. Di bawah Al-Quran tu ayat-ayat yang qat'iyat ataupun ayat-ayat yang muhkamat, manakala hadis juga termasuk af'al, aqwal dan juga iqrar Nabi SAW. Dan juga khabar shadiq, iaitu khabar yang dibawa secara mutawatir. Dia bukan wahyu, maksudnya daripada manusia biasa, tetapi dia juga yufidu yaqin. Okey, itu antara dalil yaqin. Kemudian dalil-dalil yang yang diputuskan oleh dalil-dalil akli. Dalil akli juga termasuk dalam bab yakiniyat. Okey. Jadi dalam akidah tidak termasuk dalil-dalil yang zonni, seperti mana ilham, qiyas ghaib ala syahid, ataupun dalil-dalil yang membawa kepada zonniyatu dilalah. Haitsu bayyana annahu syamil jami' man yanzuru fil aqaid diniyah hatta wa illam yakun bahsul mutabiq lil waqi' fa kullu man ittaqada annahu yasta'mil dalilan yaqinan fil aqaid fa huwa mustaqil bil ilmi kalam. Jadi definisi tadi, bila kita tahu bagi mana-mana ahli kalam ataupun mutakallimin yang menggunakan dalil-dalil yang yakini, maka dia telah memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan di dalam ilmu kalam, ataupun dalam untuk nak membentuk, nak mengisbatkan akidah sesuatu perkara. Okay. Jadi sebab itu bila sesuatu perkara ini penting definisi ni, sebab bila kita tahu punca kuasa dia tu, jadi mana-mana mazhab ataupun individu yang datangkan akidah berdasarkan kepada dalil-dalil yang zonni, maka dia akan ditolak dengan secara mudah. Saya tak diterima pakai ataupun tidak dia boleh dijadikan sebagai usul akidah. Okey, antara definisi yang paling masyhur juga, ataupun yang paling paling penting lah, yang dikemukakan oleh Aiduddin Al-Iji. Al-kalamu ilmu yuqtadaru ma'ahu ala isbatil aqaid adiniyah bi iradil hijaji wa daf'i syubhi wal muradu bil aqaid ma yuqsudu bihi nafsul i'tiqad dunal aman wa bidiniyati mansubatu ila dini Nabi Muhammad. Okey, takrif yang dikemukakan oleh Aiduddin Al-Iji mengatakan al-kalam itu iaitu ilmu yuqtadaru ma'ahu, ilmu yang digunakan atau berfungsi untuk nak mengisbatkan aqaid adiniyah bi iradil hijaji, dan juga berdasarkan kepada hujah, dan juga menolak syubhat. Okay, jadi dimaksudkan dengan aqaid iaitu apa yang dimaksudkan dengan nafsul i'tiqad, bukannya amal ataupun praktikal. Dan juga agama itu bidiniyati mansub ila dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu definisi yang dikemukakan oleh Aiduddin Al-Iji. Dia maksudnya dia tidak masukkan
aspek-aspek ataupun dalil yakiniyah ataupun dalil akli. Okey, jadi berdasarkan kepada definisi-definisi yang dikemukakan tadi, okey, muka surat 24, wala yakun mutakallim illa iza haqqaqu ma ma'an. Okey, di sini kita tengok berdasarkan kepada definisi-definisi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh mutakallimin tadi, maka kita dapati ada dua fungsi yang perlu dipenuhi oleh seorang mutakallimin. Yang pertama iaitu wazifatut ta'sil wa ta'qidi lil aqaid. Dia mesti berfungsi mampu untuk nak taksil, untuk nak mengasaskan, wa ta'qidi lil aqaid, untuk nak menggagaskan sesuatu akidah. Wazalika iaitu bi iradil hijaji wal adillati yakinah, berdasarkan kepada hujah dan juga dalil yang yakini, allati biha sabatat akidah, yang mana dalil tersebutlah yang dibinanya, yang ditetapkan aqaid ataupun dipasakkan akidah tersebut. Jadi sabata ni saya selalu dia ikut ayat untuk kita terjemahkannya. Ada kadang sesuai untuk pasak, ada satu sesuai untuk kita kata jelaskan, ada satu sesuai untuk kita nak menetapkan. Jadi kebanyakan kita jawi, kita hanya menterjemah mensabitkan. Kita terjemah direct. Jadi bila sebut sabit tu faham, iaitu menetapkan, mentakrirkan atau mentaksilkan, memasakkan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan maksud yang sama. Yang kedua, dia mesti ada kemampuan wazifatud difa' anil akidah. Dia mesti mampu untuk mempertahankan akidah. Zalika anil khilal rad ala syubhat, iaitu melalui kritikan ataupun penolakan terhadap syubhat-syubhat yang dikemukakan oleh golongan yang bertentangan ataupun golongan yang menentang ataupun golongan yang berlainan. Okey, idlaqas salasa ma'lumun nafsi malakatur rafisa. Okey, ni selesai tentang apa yang kita dapati daripada definisi tersebut, dan kita katakan dia ada dua syaqqai ni, ada dua aspek, dua benda yang penting dalam ilmu kalam. Okey, munasabah muka surat 25, munasabah tasmiyatul muta'addidah lil ilmi kalam. Okey, jadi kenapa nama-nama yang pelbagai tersebut? Jadi kita akan tengok nama bagi ilmu kalam tersebut. Mimma yang bagi isyaratu ilahi annahu qad ta'addada tasmiyat li hadzal ilmi qadiman wa hadisan. Okey, benda yang perlu kita sentuh adalah berkenaan dengan nama yang pelbagai bagi ilmu ini, sama ada pada zaman dahulu ataupun sekarang. Fasumia bi ilmi aqaid, dinamakan sebagai ilmu aqaid, ilmu usuluddin, ilmu tauhid dan juga ilmu kalam. Walikuli tasmiyah min hadzal tasmiyah munasabah. Ini biasa, setiap penamaan, penjenamaan itu ada munasabah dia, ada ada kesesuaiannya, ada alasannya. Fatasmiyatu bil ilmu aqaid, dinamakan sebagai ilmu aqaid itu li'anna ghayatu minha wa tahsilul i'tiqad, iaitu tujuan daripadanya adalah untuk menghasilkan i'tiqad di dalam hati. Wa i'tiqadul qalbi wa iz'an, i'tiqad di dalam hati ini adalah merupakan tunduk baginya, bihaisu la yujawwazu fihi naqid, yang mana yang tidak membawa kepada pencanggahan. Wa tasmiyatu bil ulum usuluddin, dinamakan ilmu usuluddin binaan ala makna lughawi, berdasarkan kepada makna lughawi, haitsu innal asla fil lughati ma yubna alaihi ghairu, kerana usul ataupun al aslu ini maksudnya ma yubna alaihi ghairu. Kalau dalam usul fiqh kita belajar, al aslu itu adalah ma yubna alaihi ghairu, itu apa yang berdiri di atasnya ataupun apa benda yang disandarkan ataupun didasarkan kepadanya. Jadi fahaza ilmu li ahamiyatihi fa inna din kullahu yubna alaihi. Dan sebab kita tahu dinamakan ilmu usuluddin sebab di sana ada ilmu fiqh ataupun ilmu mawaris, ilmu ataupun ilmu tafsir dan juga ilmu lain. Semua ilmu ini kembali kepada ilmu kalam. Jadi ilmu kalam yang justify semua ilmu-ilmu ni. Kalau tidak ada ilmu usuluddin, maka tidak justify ilmu-ilmu yang di bawah ilmu kalam tersebut. Sebab kebenaran hakikat agama itu, kebenaran agama itu dihujahkan oleh ilmu kalam ataupun dikemukakan oleh ilmu usuluddin. Jadi sebab itu dinamakan sebagai usuluddin. Kalau kita tengok Imam Abu Hanifah namakan sebagai fiqhul akbar. Al-aslu fil lugha wa hadha ilmu li ma'ina din ibn alaki. Habis. Fala tasihhu furu' al-ma illa ba'da an yasih al-i'tiqad. Sebab apa? Sebab tidak sah furu' ataupun amalan
kecuali selepas mana telah sahnya i'tiqad tersebut. Sebab itu dinamakan sebagai ilmu usuluddin. Wa summiya bi ilmi tauhid, dinamakan ilmu tauhid isyaratun ila ahami mabahisihi wa huwa wahdaniyatillah azza wa jalla. Sebab pada dinamakan ilmu tauhid, sebab di situ merujuk kepada topik yang paling penting di dalam ilmu ini, iaitu wahdaniyati Allah SWT. Kemudian kenapa dinamakan sebagai ilmu kalam? Okey, sebelum tu saya nak jelaskan sedikit tentang penamaan tersebut. Okey, kalau baru ni kita tengok Syekh Nizar Hamdi, dia mendatangkan klasifikasi yang berbeza. Maksudnya ilmu kalam, ilmu akid, ilmu tauhid bincang tentang wahdaniyat Allah SWT tanpa dalil. Ilmu akidah berdasarkan kepada dalil, dan ilmu usuluddin baru berdasarkan kepada dalil-dalil yang yakiniat. Kemudian ilmu kalam adanya mujadalah ataupun munazarah. Di situ saya tengok klasifikasi tersebut agak bagus, tetapi dia ada kesan negatif. Contohnya seorang tu dia boleh kata, oh kami, puak kami ataupun aliran kami hanya menerima ilmu tauhid, tidak menerima ilmu kalam. Kami hanya menerima usuluddin, tidak menerima ilmu kalam. Sedangkan di sana kita katakan ilmu itu adalah ilmu yang satu, tetapi nama yang pelbagai, zat dia sama, tidak merujuk kepada tingkatan. Tapi apa yang dikemukakan oleh Syekh Nizar Hamdi itu nak merujuk kepada tingkatan-tingkatan. Maksudnya level beginner dia belajar tanpa ada dalil. Seperti mana kitab-kitab akidah yang walidah dan sebagainya yang tanpa dalil, iaitu mengatakan Allah itu satu, Rasul bersifat dengan sifat sama, bahasa kalam dengan tanpa menyebut sebarang dalil. Itu adalah tujuannya. Itu menunjukkan kata bahawa ilmu ini ada peringkat dia. Ada mubtadi, ada mutawasit, dan juga ada muntahi. Itu yang expert. Okey, itu tujuan dia. Jadi itu cara untuk kita nak menolak syubhat-syubhat yang dikemukakan. Sebab dia kata dia menolak ilmu kalam. Dan dengan sebab ilmu kalam ni penuh dengan mantik, falsafah, logik dan sebagainya, menyebabkan dia rasa allergic dengan ilmu kalam. Sedangkan ilmu tauhid ke, ilmu akidah ke, ilmu usuluddin ke, semua itu adalah zat yang sama, cuma tingkatan-tingkatan dia itu yang berbeza. Okey, kenapa dinamakan ilmu kalam? Sebab tasmiyatihi bi ilmu kalam. Amma ilmu kalam fasababu tasmiyatu bihi fa fihi khilaf. Ada khilaf. Aisu yara muka surat 26. Ba'du anna tasmiyati bi ilmu kalam tasmiyatahu bi ilmu kalam isyaratu ila khilaf allazi hasala fi zaman Imam Ahmad fi masalahil kalam. Jadi namakan sebagai ilmu kalam sebab berlaku pada zaman Nabi, berlaku khilaf di zaman Ahmad bin Hanbal berkenaan dengan kalam Allah SWT. Adakah dia qadim ataupun hadis. Jadi ini berlaku fitnah yang sangat besar. Wa yara ba'du akhar, sebagainya mengatakan nama kalam ini disebabkan oleh mabahis la tatahaqqu illa bi kalamin wal hiwar. Dan sebab perbahasan dalam ilmu kalam ini dia tidak akan terlaksana kecuali selepas mana berlakunya kalam ataupun hiwar. Jadi ada syekh yang ketika mana Syekh hari Jumaat bila ditanya soalan yang agak panjang, dan dia kata fihi kalam. Maksudnya di sana ada perkataan ataupun ada bicara yang sangat panjang, dan dia tak boleh nak jawab pada waktu tersebut dan memerlukan kepada waktu yang lain. Jadi isu ataupun perbincangan ilmu kalam ni dia tidak akan jadi kecuali dengan ada munazarah, ada hiwar, ada perbahasan. Maksudnya bila berlaku pencanggahan dalam satu nisbah, satu perkara, contoh alam, sama ada qadim ataupun hadis, maka di situlah bermulanya kalam, akan dinamakan sebagai kalam. Jadi saya lebih setuju bahawasanya kalam di sini adalah merujuk kepada perkara ini. Dan ada satu lagi tambahan, kalam ini dia adalah diddu lil falsafah. Jadi dia pada zaman tersebut falsafah juga berkembang, mereka juga ada perihal ketuhanan mereka, ada teori tentang ilahiyat mereka. Jadi ulama mutakallimin ini nak membezakan mereka dengan ahli falsafah, maka kalau di sana dia panggil sebagai falsafah, maka kita dipanggil sebagai kalam. Jadi nak tunjuk di situ ada perbezaan di antara dua madrasah tersebut. Okey, jadi maudhu' dia bima bi tamayyuzul ulum, iaitu apa yang membezakan ilmu-ilmu ini. Ma wal asal alladhi yumkinuna bina'an alayhi an nu'addil al-ulum wa an nusannifu
masail wa nunsibu kullu mas'alatin minha ila ilmin muayyan duna ghairi. Jadi apa asas yang kita katakan untuk kita nak menyifatkan sesuatu ilmu tersebut, ataupun kita nak klasifikasikan ilmu tersebut, nak menamakan dia, nak jadikan dia sebagai satu bidang ilmu. Jadi di sini ada beberapa kaedah, iaitu kita melihat kepada tamayuz ulum ilal mawdu', melihat kepada perbezaan topik-topik yang dibincangkan dalam setiap bidang ilmu. Sebab setiap bidang ilmu ni dia ada perbahasan dia sendiri. Kalau faraid bincang tentang ashabul sumun, ashabul sudus, ashabul apa semua ni. Kalau ilmu sorah bincangkan tentang awakhirul kalam, bincang tentang perbezaan ataupun perubahan huruf di hadapan. Kalau nahwu, pembincangan tentang perbezaan baris di belakang. Jadi itu antara aspek-aspek yang membezakan tentang ilmu tersebut. Okey. Yang ini saya ingat. Yang kedua, muka surat 28, iaitu perbezaan sesuatu ilmi ni ataupun ilmu ni merujuk kepada tamayuz aghradiha, iaitu tujuan dan juga ghayah dia. Jadi ahdaf dia, objektif sesuatu ilmu tersebut. Jadi menyebabkan ilmu tersebut adalah menjadi entiti dia. Contoh ilmu fiqh, tujuannya adalah untuk af'al mukallafin. Manakala ilmu kalam adalah tujuannya adalah berkaitan dengan al-i'tiqadat, a'mal qalbiyah dan sebagainya. Okey. Ini nazariah yang ketiga berkaitan dengan murakkab i'tibari. Contoh macam usul, al-usul fiqh itu adalah murakkab al-i'tibari. Kemudian nazariah yang keempat, teori yang keempat, jadi sudut perbezaan sesuatu ilmu tu berdasarkan kepada kaedah uslub dirasah wa tahqiq, iaitu berkenaan dengan kaedah metodologi dalam mengkaji ataupun dalam keilmuan tersebut. Seperti mana ilmu kalam, uslub dia adalah akli. Kalau ulum fiqh, maka uslubnya adalah nakli, ataupun menggunakan dalil-dalil yang zanni. Manakala ilmu kalam adalah berdasarkan menggunakan dalil-dalil yang qat'i. Contoh di sini bagi al-uslub al-aqli yakunu bil barahin wal istintaj zihniyah faqat. Iaitu uslub akli ini dia terdiri daripada dalil yang burhan, kias-kias lah. Barahin ni bila sebut burhan di dalam ilmu akidah, maka dia merujuk kepada kias-kias. Dan juga istintaj, penghasilan natijah daripada akal, seperti mantik, kalam dan juga falsafah. Okey. Muka surat 30, tamayuz bihasabil mawdu', perbezaan berdasarkan kepada mawdu'. Di sini waladhi akhtaru mutakallimun anna tamayuz fil ulum innama huwa bihasabil mawdu' bina'an alaihi ishtaru fi tahdil mawdu' bidiqqati wa jara bainahum khilaf fi zalika min baina mutaqaddimin wal mutaakhirin fil hayyin lam yaqa khilaf yazkuru bainahum fi tahdid ghayatihi wa samaratihi. Okey. Jadi perbezaan di antara metodologi yang digunakan pakai oleh mutakallimin dan juga mutaakhirin. Jadi kita tengok di sini Al-Jujani mengatakan al-khilaf fi tahdid matamayyiz min ulqan yakun as-sa'yan wa tahdid bil mawdu' wa amru istihsani faqala ta'liqan ala ja'al tamayyiz mawdu' wa amru istihsani la mani aqlan wa in ta'uda kullu mas'al man bi ra'sihi. Okey. Jadi kita tengok dari segi susunan tabwib ataupun bab di kalangan mutaakhirin ataupun mutaqaddimin itu berbeza sedikit. Dengan melihat kepada keperluan pada zaman mereka, jadi mutaqaddimin ini mereka lebih terus masuk tentang perbahasan ilmu kalam ataupun ilmu akidah itu berkenaan dengan isbat wujud Allah SWT. Manakala mutaakhirin ini mereka lebih memulakan pembahasan mereka itu dengan umur ammah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan makulat. Okey. Arak, jauhar dan sebagainya. Okey. Kemudian mawdu' ilmu kalam. Muka surat 31. Waqa'a khilaf baina mutaqaddimin wa mutakallimin mutaakhirin fi tahdil mawdu' ilmu kalam ala aqwali salasah. Jadi kata berlaku khilaf di kalangan mutakallimin, mutakallimin dan juga mutaakhirin. Okey, jadi kita cerita sikit tentang mutakallimin dan mutaakhirin bagi yang first time dengar ni. Okey, mutakallimin ini dia ulama ataupun pengkaji ilmu kalam. Mereka membahagikan mutakallimin ke mutaakhirin ni pertama berdasarkan kepada zaman, tempoh.
iaitu tahun. Sebahagiannya mengatakan 3 tahun, 300 tahun yang pertama itu adalah mutaqaddimin, selepas 3 tahun, 300 tahun hijrah itu adalah mutaakhirin. Itu dengan ada yang kata start 500 baru start mutaakhirin. Itu berdasarkan kepada tahun. Yang kedua, pemisahan mutaqaddimin mutaakhir ini berdasarkan kepada metodologi, manhaj, kaedah istidlal. Jadi mereka melihat kalau istidlal nakli itu merujuk kepada mutaqaddimin, manakala istidlal akli itu merujuk kepada mutaakhirin. Dari sudut tarjih, bukan kata dua-dua ni menolak hujah salah satu, tetapi dari sudut takdim. Maksudnya mutaakhirin mereka akan mendahulukan akal, mendahulukan ahkamul aqliyah, manakala mutaqaddimin mereka akan mentakhirkan, mendahulukan nakliyah. Ini antara ciri-ciri yang pembezaan di antara mutaqaddimin mutaakhirin. Yang pertama tadi berdasarkan kepada zaman, kedua berdasarkan kepada metodologi, yang ketiga berdasarkan kepada susunan kitab, tabwid kitab. Ini pun saya ingat masuk dalam metodologi juga. Okey. Yang kita kata takdimul, okey dah. Yang tadi takdimul akli itu adalah antara menjadi garis pemisah di antara mutaakhirin dan mutaqaddimin. Yang ketiga adalah berkenaan dengan penyusunan kitab. Kalau sebelum Al-Juwaini, pembahasan ataupun perbincangan kitab-kitab kalam dimulakan tentang wujud Allah SWT. Tetapi kitab-kitab mutaakhirin dibincangkan tentang ahkamun nazar. Kemudian mutaakhirin yang seterusnya pula bincang tentang umur ammah. Jadi perbezaan tersebut dijadikan sebagai garis pemisah di antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ada yang juga pembahagian mutaqaddimin mutaakhirin ini berdasarkan kepada tokoh. Tokoh pula khilaf. Ada yang kata mutaqaddimin ni mutaakhirin ni start Al-Juwaini. Ada kata tak start Baqillani. Ada kata tak start di zaman Al-Ghazali. Ada kata tak, bukan zaman Ghazali. Ghazali juga termasuk dalam mutaqaddimin. Yang mutaakhir ini start di zaman Ar-Razi, start daripada zaman Al-Iji dan sebagainya. Jadi ada definisi perbahasan yang pelbagai di situ. Tapi apa yang kita boleh dapat kat sini, benda ni sebenarnya dia tidak ada satu permulaan yang tepat, tetapi trend yang menyebabkan perubahan gaya penulisan, kaedah istidlal, susunan kitab, itu yang membawa kepada perbezaan di antara mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Ada juga yang membezakan mutaakhirin dan mutaakhirin berdasarkan kepada isu-isu. Maksudnya kalau isu di zaman mutaqaddimin ni bincang isu apa, mutaakhirin ni bincang isu tentang isu apa. Jadi berdasarkan kepada maudhu'nya. Itu sebab sikit tentang mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Tapi jangan pening. Benda ni khilaf yang sangat dahsyat dalam menentukan bilakah permulaan ataupun pemisah di antara mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Jadi di situ kalau kita tengok di sini ada ulama yang berada dalam fatrah kedua-duanya. Dia di antara mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Sebab apa? Dia kata di situ dipanggil sebagai marhalah tahawulat, marhalah perubahan, marhalah nak berubah tu. Jadi kadang-kadang ada kitab dia tarjih kepada mutaqaddimin dan ada kitab dia yang tarjih kepada mutaakhirin. Dan wujud pula tokoh-tokoh yang mendamaikan dua aliran tersebut, seperti As-Sanusi, Ibnu Arafah, yang mana mendamaikan di antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Jadi dia tidak ada perbezaan sebenarnya. Khulasatul qaul, dia tidak ada perbezaan yang ketara. Dia hanyalah perbezaan daripada sudut khilaful alfaz dan juga khilaful manhaj. Di sudut takdim wa ta'khir itu sahaja, tertib dan sebagainya. Yang kita faham, mutaakhirin ini, mereka ini bersifat menyempurnakan apa yang dikemukakan oleh mutaqaddimin dan membaiki apa yang salah dan mempertahankan apa yang betul. Jadi itu fungsi dia. Jadi tidak ada di sana dua itijah yang bercanggah, tetapi ada itijah takamul, itijah yang bersifat menyempurnakan antara satu sama lain. Jadi sebab ada golongan Wahabi contohnya, dia kata apa ni, ada mutaakhirin dan mutaqaddimin. Itu menunjukkan betapa pecahnya ulama Asy'ariyah ni. Bukan, itu bukan perpecahan, itu adalah kita kata sebagai perkembangan yang tabi'i. Hatta dalam kaedah muhaddisin juga berbeza. Muhaddisin juga terbahagi kepada mutaakhirin dan juga mutaqaddimin. Itu juga
diakui, tidak ada pertikaian, kan? Maksudnya di sini ada ahli hadis, pakar-pakar ulama hadis yang mutaqaddimin, dan ada manhaj mutaqaddimin dan juga mutaakhirin yang mana ada sedikit perbezaan saja. Okey. Itu berkenaan dengan mutaqaddimin dan juga mutaakhirin. Kemudian al-ma'lum min haitsu yata'allaqu bi isbat. Okey. Jadi maudhu' ilmu kalam ini kita tengok dalam penentuan maudhu' ilmu kalam terbagi kepada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Al-ma'lum min haitsu yata'allaqu bi isbatul aqaid, iaitu benda-benda yang diketahui yang berkaitan dengan pengisbatan akidah ataupun kepercayaan agama, ta'alluqan qariban atau ba'idan, sama ada dekat ataupun jauh. Okey, zatullah ta'ala, kita kata qariban ba'idan ni usul dan juga furu' pun boleh juga. Zatullah dan zat Allah SWT. Yang kedua adalah zat Allah SWT. Yubhasu fiha, iaitu dalam itu mengkajikan tentang sifat af'al fi dunia seperti kal hudusul alam, wa fil akhirah kal hasyari wal ahkamiyah min haitsu kal ba'si rusul wa nasbul imam was sawa' wal iqab. Okey. Yang ketiga adalah berkenaan dengan al-mawjud bima huwal mawjud. Jadi wa qad ikhtara al-mutaakhirun al-mawdu' wal ma'lum zalika an al-ashma'u lil masail hazaimu. Jadi kata benda berkaitan dengan al-ma'lum itu lebih merangkumi, haitsu la yakhfa 'ala al-qa'id fi anna min al-masail ma huwa ghairu mabahis allati ta'alaka al-mabahis jawhal wa ara' wa ghairiha. Sebab benda ini dia lebih melibatkan tentang pembahasan yang lain selain daripada zat Allah SWT, seperti pembahasan jawhar, ara' dan sebagainya. Tasasul, daur, dan itu semua itu termasuk di dalam al-mawjud bima huwal mawjud juga. Okay, jadi itu tiga perkara. Kemudian muka surat 33 kita tengok ghayah dan juga samarah. Boleh kita nak habiskan malam ni kat sini, dan kalau tak habis tak apa, kita sambung. Okey, sikit lagi ghayah dan juga samarah ilmu ni pada muka surat 33. Innal qari' lil kutubil kalam yara bil huduh an al hadaf ra'isah alladhi yab'asu mutakallim ala mutasnifi kalami wal usul ila al-yaqin. Okay, jadi bila tujuan daripada ilmu kalam itu adalah usulul ila yakin, untuk capai kepada tahap yakin fil i'tiqad indal mutadayyin, di kalangan orang yang beragama, wa raddu ala syubhi, dan menolak segala bentuk syubhat, wal as'ilah, dan soalan-soalan yang orang yang musyakkik, yang menimbulkan keraguan. Okay, jadi itu adalah ghayah. Maksudnya kalau disebut dalam kitab-kitab dia, iaitu untuk nak mengangkat seorang itu daripada makam taklid kepada makam tahqiq. Dia itu termasuk dalam maksud usulul ila yakin fil i'tiqadat innal mutadayyinin. Okey, itu untuk sahaja malam ini. Ada apa soalan sebelum kita akhiri? Kalau ada siapa-siapa ada soalan. Jadi insya-Allah esok kita akan tengok hubungan ilmu kalam dengan ilmu yang lain. Kemudian kita akan masuk sikit tentang ilmu kalam jadid, mantik dan sebagainya. Ada ilmu kalam banyak lagi ni. Tarikh dan ilmu kalam ni sikit-sikit tak apa, kita baca secara ringkasan ataupun khulasah daripada ni. Jadi saya akan sentuh panjang juga tentang ilmu kalam jadid ni. Nak tengok apa yang dibincangkan dalam ilmu kalam jadid ni, sehingga dia menimbulkan kontroversi di kalangan ulama-ulama seluruh dunia, bukan saja di Malaysia. Jadi masing-masing bawa pendekatannya. Kalam jadid, ada yang bawa kalam jadid, neo kalam, apa semua. Jadi kita tengok apa benda yang boleh ditajdidkan, apa benda yang tidak boleh ditajdidkan dalam ilmu kalam. Jadi kalau tak ada soalan, saya ingat setakat itu dulu untuk malam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tak boleh. Jazakallah.